Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamul muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dapat lagi kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini mengharapkan keampunan, rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Bunyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab secara khususnya berkaitan dengan solat yang mesti dipahami oleh kita semua. Jadi sambungannya di muka surat 25. Muka surat 25 masih lagi pada sambungan berkaitan dengan sunat hayat yang amat banyak. Sunat hayat yang amat banyak. Di sambungannya di muka surat 25 perkara yang ke-16, sunat hayat yang ke-16, di mana yang kita maklum dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ini, sunat dalam solat ini kita ucapkan kepada dua jenis sunat, iaitu sunat yang pertama sunat ab'ad, sunat yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad ini sunat yang apabila kita tinggal sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, sunat kita tampungkan dengan sujud sahwi. Manakala sunat hayat, kalau kita tinggal dengan sengaja pun tak sengaja pun tak payah, kita tampungkannya dengan sujud sahwi. Maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa, tapi rugilah, rugi pahala sunat, tak dapat pahala sunat. Dan jikalau peluang itu ada di hadapan kita, tiba-tiba kita lepas begitu saja, tetap dijatuhkan hukum makruh. Peluang ada depan mata kita, ruang masa itu ada, tiba-tiba kita tak baca doa iftitah, tak baca zikir subhan rabbiyal azim wa bihamdihi, tak baca zikir subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi, tak baca. Dengan sebab dia sunat, maka hukumnya jadi makruh asal ruang itu ada depan mata kita. Ruang
rugi omong kita, sedangkan sepatutnya kita dapat kelebihan, sepatutnya kita dapat keuntungan. Tiba-tiba kita tak dapat dengan sebab kita tak baca ataupun kita tak melakukan galau-galau sunat tersebut, maka merugikan umur kita. Di sambungan, qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Yang ke-16 daripada sunat hayat, yaitu membaca doa selepas tasyahud dan selawat. Membaca doa selepas tasyahud dan selawat dalam tasyahud akhir. Selepas tasyahud, selawat, lepas tu ada doa. Ada doa. Bunyi doa tersebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa. Doa panjang juga, tapi kalau kita tengok orang tua di kampung-kampung dulu, boleh katakan majoriti mereka ni ingat doa ni. Zaman kita hari ni, majoriti apa? Majoriti tak ingat. Pasal apa? Pasal nak lagi, kan? Kalau habis dia nak kami hidup ngaji tu kira bagus, kira hebat. Kalau zaman kita, tapi bukan sini insya-Allah bagus. Pasal apa? Pasal kita mula disibukkan dengan dunia pada hari. Kadang-kadang Assalamualaikum terus buka handphone tu. Handphone wiri istighfar belum aja. Buka handphone sibuk sangat. Bebel lagi lah nak baca benda sunat macam ni datang. Lagi lah tuan-tuan tak bijak pada amalan masyarakat kita pada hari ini. Pun begitu kita bincang, kita belajar. Moga-moga satu masa nanti kita boleh menghayati, kita boleh hafal, kita boleh beramal dalam kehidupan kita, bagi memastikan urusan ibadah kita, lebih-lebih lagi solat ini benar-benar berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana yang sunnah ini pelengkap. Yang sunat bila mana kita lakukan dalam ibadah kita, ia sebagai pelengkap. Pelengkap maknanya dia tutup tempat-tempat cacat celah yang berlaku dalam perkara-perkara rukun, perkara fardu. Ada cacat celah sikit banyak, maka yang tutup cacat celah tersebut melibatkan amalan-amalan sunat itu. Maka kena buat juga gitu. Kena buat. Tapi kalau kita sebagai imam, dalam bab doa yang panjang ni, tengok keadaan. Kalau ramai di kalangan makmum yang hadir itu setuju dengan kita baca panjang, kita tasyahud tu sampai doa ayat panjang ini, ramai yang setuju silakan. Tapi kalau tengok kat belakang tu penyakit gaul ada, biji mani tu ramai, darah tinggi ramai, macam-macam penyakit ada. Maka tak payah ambil panjang-panjang. Kenapa? Kerana meraihkan sahabat-sahabat kat belakang, kerana meraihkan jemaah kat belakang tu ada hak sakit, ada yang uzur. Maka belajar ni nak guna bila ni? Bila masa kita seorang diri. Bila mana kita berseorangan diri, kita bangun malam, kita solat sunat, baca lebih sikit. Tapi kalau kita bimbing orang, biasa-biasa. Jangan panjang-panjang, takut-takut menyusahkan yang belakang ini, kecuali dengan keizinan, kecuali dengan persetujuan. Kena tanya dulu. Malam ni kita nak baca panjang sikit. Rakaat pertama kita nak baca surah Al-Baqarah. Setuju ke? Kalau setuju kita baca. Rakaat kedua kita nak baca surah Al-Imran. Setuju? Setujulah. Imam baca surah Al-Baqarah.
berapa 1 hingga 5 je tuan. Alhamdulillah selamat. Tapi kalau habis Al-Baqarah tu tinggal imam orang. Semua mufaraqah habis dah. Kalau setuju, betul-betul setuju, tak boleh buat. Tapi kalau seorang aja tak setuju dan ramai-ramai itu tak boleh buat. Tak boleh buat. Kerana apa? Kerana meraihkan jemaah itu lebih aula daripada kepentingan diri kita sendiri untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Raih jemaah lebih aula. Boleh? Sama juga dengan bacaan selepas selawat dan tasyahud ini. Doa ni kalau kita nak baca, pastikan ramai di kalangan jemaah ni setuju dengan bacaan panjang ini. Kalau tak payah baca. Ataupun kalau kita sebagai makmum, kita ingat doa ni baca. Tapi innaka Hamidum Majid. Habis. Jangan duduk lagakkan. Dengan duduk fikir, lepas ni nak pergi lepak kedai makan. Tak payah fikir, sambung yang ni. Sambung yang ni. Sambung Allahumma gfirli ma qaddamtu dan seterusnya. Kita sambung. Sampai bila? Sampai 5 pagi salam. Jangan kita lagakkan diri kita dengan memikirkan perkara-perkara luar. Begitu juga dalam bab-bab lain. Tempat hak zikir subhana rabbil a'la wa bihamdi dalam rukuk, dalam sujud. Kita baca 3 dah. Tiba-tiba imam tak bangkit lagi. Kita teruskan baca. Kuatir betul. Kuatir kita dilagakkan dengan urusan dunia kita. Bila mana kita disibukkan dengan zikrullah, maka kuatir kita akan disibukkan dengan urusan dunia kita, akan hadir dalam solat kita, bahkan dia merosakkan solat kita. Sekalipun imam ketika tu baru baca apa? Imam baca 3 tapi dia baca lambat. Kita baca cepat. Sekalipun dalam bab imam baca tasyahud akhir, kita baca tasyahud awal. Dengan sebab kedudukan kita ni baru duduk tasyahud awal, kita makmum yang masbuk contoh. Kita mari lambat. Imam tengah baca tasyahud akhir, kita kedudukannya tasyahud awal. Maka macam mana? Imam terus nak baca sampai innaka Hamidum Majid paling kurang. Kita sepatutnya tasyahud awal bagi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Sayyidina Muhammad wa ala rasul wa ala ali Sayyidina Muhammad rasul. Itu masuk sempadan tasyahud akhir dia bagi. Sepatut kita setakat tu je. Tapi dengan sebab kita mengikut imam ketika tu, imam baca. Dengan sebab imam sedang duduk tasyahud akhir, nak bagi salah lepas tu, kita ni lepas ni nak bangkit kan. Maka dalam bab ini sunat juga bagi makmum ketika itu, walaupun kedudukan asalnya ialah tasyahud awal, maka dia sunat baca seperti mana imam baca. Kenapa? Kerana kita ihtiram tempat imam. Kita ambil sempurna kedudukan tersebut ialah tempat imam, kita meraihkan tempat imam ketika. Khawatir diri kita ni dilagakkan dengan urusan-urusan luar yang menjadi penyebab pahala solat kita hilang, maka teruskan baca. Walaupun bukan tempat kita hanya meraihkan tempat imam. Raih dia panggil. Raih tempat imam, baca. Walaupun bukan tempat kita raih tempat imam. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid juga. Macam imam buat juga. Walaupun bukan kedudukan tempat kita. Imam bagi salam, kita bangkit. Tu dia panggil meraih. Sunat kita buat macam tu. Kenapa? Nak jaga diri kita pada kita duduk diam. Kita dah habis dah kita punya. Kita pun duduk diam. Diam tu fikir bila? Bila mana kita duduk diam, tak sibuk dengan zikrullah, maka adat kita manusia ni tuan-tuan, ada nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, kita tidur. Dia tidur tak? Tak tidur. Syaitan, iblis tuan-tuan, kita rehat hari minggu cuti. Dia cuti? Tak cuti. Dalam solat pun, kita nak berdekat diri pada Allah, dia cuba juga untuk merosakkan ibadah. Maka jangan bagi ruang langsung.
diundang, dia datang merosakkan kita, terus baca macam biasa. Terus baca macam biasa. Dalam bab rakaat ini banyak tuan-tuan, banyak tempat. Contoh, imam bangkit daripada tasyahud awal kepada tasyahud kepada rakaat yang ketiga. Maka imam pun naik Allahu Akbar, dia pun angkat macam ni kan. Sunat tu. Kita dengan sebab makmum masbuk, kita baru rakaat pertama, imam rakaat kedua. Imam duduk tasyahud awal, kita pun duduk juga lah pasal kita ikut imam. Imam bangkit. Kita membaca tasyahud awal juga walaupun bukan tempat kita. Kena baca tu. Jangan pula, ini bukan tempat kita, imam lah baca, kita duduk tunggu saja, jangan. Kita baca juga. Lepas tu imam bangkit. Allahu Akbar. Tiang tu imam buat isyarat macam ni. Buat isyarat. Tu isyarat bagi imam. Kita naik boleh buat isyarat juga. Boleh. Kita boleh buat isyarat juga. Hukumnya sunat juga. Sunat tak mana tu? Bukan masalah secara peribadi. Dengan sebab kita mengikut imam. Dengan sebab kita meraihkan tempat imam ketika itu. Kita sebagai makmum, kita sunat meraihkan tempat imam. Naik, angkat juga. Walaupun kita ni rakaat pertama naik rakaat kedua, maka kita meraihkan tempat imam, sunat naik. Ada orang semua tempat dia angkat lagi. Pernah juga rasanya. Pertama, kedua, ketiga, semua dia angkat lagi. Itu kan. Habis Assalamualaikum, cabut. Dah kuliah tak dengar. Lalu masa kita nak tegur, tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa kita nak tegur tuan-tuan. Inilah peluang tuan-tuan, kita nak muhasabah diri dan peluang umum macam ni tuan-tuan. Kalau ustaz tegur tuan-tuan, kita pun tuan-tuan tak rasa malu ke tak? Tak rasa malu. Pasal apa? Pasal umum. Tapi kalau kita pergi tuju seorang-seorang, kemungkinan dia pun lepas pada kita tegur kat ustaz, dia pun nak menjauhkan diri daripada ustaz. Ada juga orang jadi macam tu. Sepatutnya lepas ustaz tegur kita tuan-tuan. Ustaz pun pandai kalau nak tegur individu, kita pergi tempat sembunyi-sembunyi, tak ada orang, kita tegur tuan-tuan. Ada sepatutnya dia, terima kasihlah ustaz, dia makin dekat dengan ustaz. Sepatutnya lalas sekali. Bila mana kena tegur sekali tuan-tuan, nampak je ustaz dia cabut awal-awal. Aduh pula macam tu. Tak tahulah nak cerita macam mana masyarakat ni. Tapi bukan sini tempat lagi. Sini bagus, ada rekod setakat ni bagus sini. Bagus saja ustaz ni. Memang bagus pun sini kan. Kalau betul kita cakap betul, tuan-tuan. Kalau tak betul kita cakap tak betul. Kena orang ni macam tu. Doa yang kita bacakan tadi tuan-tuan, selepas tasyahud akhir, selepas innaka hamidun majid, kita baca doa yang saya bacakan tadi. Apa maksud? Maksud dia cukup hebat tuan-tuan. Maksud dia cukup hebat. Boleh kita guna selepas doa selepas solat. Boleh. Doa selepas solat kita guna doa ni. Selepas solat, sambil-sambil kita doa biasa, ambil doa ni tuan-tuan. Doa yang sepatut kita baca adalah dan selepas tasyahud akhir kita, tiba-tiba kita dengan sebab nak jaga, nak raihkan makmum, ada hak sakit, ada hak uzur macam-macam, kita baca selepas. Semasa bila tu? Selepas wirid, selepas zikir, kita pun baca doa ni. Boleh. Saya depan ni juga masa belajar di pondok di pondok dulu. Ramai juga antara guru-guru pondok dia baca doa ni. Dia baca doa ni bila masa? Bila mana dia berdoa selepas solat, dia baca doa ni. Kerana maksud dia benda hebat, maksud dia. Tengok. Dengan maksud ya Allah, ampunilah daku apa yang terdahulu dan apa yang terkini yang telah aku lakukan. Maksud dia kita minta keampunan Allah Ta'ala, sama ada dosa yang baru, sama ada dosa yang telah yang lama-lama dah, ataupun yang baru-baru. Kita minta. Cuma bezanya kalau kita imam, tukar daripada ni itu kepada na. Kalau ni itu saya, kalau na juga kami, tukarlah sikit. Ya Allah, ampunilah daku apa yang terdahulu dan apa yang terkini yang telah aku lakukan. Maknanya salah silap kita lakukan, sama ada hak lama hak baru, kita minta keampunan Allah supaya Allah Ta'ala bersihkan kita daripada belenggu
dosa. Apa yang aku lakukan secara tersembunyi dan secara terang-terangan, sama ada kita buat dosa itu secara terang-terangan ataupun kita lakukan dosa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tak ada orang kita buat dosa, minta ampun Allah Ta'ala. Depan orang pun kadang-kadang kita buat dosa, minta ampun Allah Ta'ala. Apa yang aku lakukan secara berlebihan dan apa yang aku lakukan secara berlebihan dan apa yang engkau lebih mengetahui mengenainya daripada kita minta belaka dengan Allah Ta'ala, walaupun kadang-kadang dengan maksud sama ada dosa tersebut kita lakukan dalam keadaan sedar ataupun tak sedar. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bersihkan kita semua. Engkaulah yang terdahulu dan engkaulah yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Minta awal lagi tuan-tuan. Walaupun belum mati, minta awal-awal lagi. Pasal apa? Alam kubur ni tuan-tuan, merupakan pintu pertama kita alam akhirat. Pintu pertama ke alam akhirat. Baiklah seterusnya, buruklah seterusnya. Sebab tu diibaratkan alam kubur, alam barzakh ni kadang-kadang diistilahkan sebagai satu taman daripada taman-taman syurga, dan kadang-kadang kalau tak benar cara pembawakan kita dunia dulu, dia akan jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hak ni kita takut, wal iazubillah, takut-takut terkena pada itu. Lalu minta awal sebelum kita mati lagi, kita minta sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Cubaan-cubaan semasa hidup kita minta juga berlindung daripada Allah Ta'ala daripada cubaan-cubaan yang kadang-kadang dengan cubaan itu kita tak mampu nak hadapi, kita minta berlindung juga. Seterusnya dan cubaan-cubaan semasa hidup dan semasa mati juga. Semasa hidup, semasa mati juga cubaan Dajjal sebagai pembohong. Ini antara fitnah yang besar tuan-tuan, yang mesti kita minta dalam kehidupan kita, iaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Minta sebelum kalau ini tiba pada kita. Wahai Tuhan yang membalikkan segala hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Makna minta tuan-tuan. Zaman kita hari ini tuan-tuan, zaman orang petikai agama hari ini tuan-tuan. Orang rasa kepanasan bila mana beramal dengan agama, bila mana rujuk kepada Quran hadis, mereka rasa ruang selesa. Lala sekali nak bercakap, kalau Allah dia nak ambil haram, kalau haram dia nak ambil halal. Jadi tukar balik hadir zaman kita pada hari ini. Orang lelaki diberi peluang pakai pakaian, orang perempuan diberi peluang pakai pakaian lelaki. Bukan sekadar tukar pakaian je tuan-tuan. Bila mana tukar pakaian tuan-tuan, orang lain pun tukar. Boleh tukar tuan-tuan. Spare part boleh tukar tuan-tuan. Tukar. Hak lelaki tukar jadi perempuan, hak perempuan boleh tukar jadi lelaki. Zaman kita hari ini tuan-tuan, dah bagi kelulusan. Cuma permohonan yang dibuat tuan-tuan, minta-minta tuan-tuan, dapat anda beri ruang seluas-luasnya dan mendapat kejayaan. Karena apa yang berlaku itu sememangnya cukup-cukup bercanggah dengan landasan Islam yang sebenar. Allah Ta'ala bagi tahu secara jelas, Nabi pun bagi tahu secara jelas pada kita dalam hadis. Allah Ta'ala melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai orang perempuan, dan Allah Ta'ala melaknati orang-orang perempuan yang menyerupai orang lelaki. Tiba-tiba hari ini diberi ruang. Perlembagaan Allah Ta'ala, Quran hadis tuan-tuan, dinafikan, diberi ruang seluas-luasnya tuan-tuan. Perlembagaan manusia diutamakan, perlembagaan Allah Ta'ala diperkotak-katikkan di zaman kita pada hari ini. Laku bila Jumaat, bukan Jumaat ni, maaf minggu sebelum tuan-tuan. Waktu dulu kalau disebut tuan-tuan. Ni salah satu tuan-tuan, perkara yang cukup luar biasa tuan-tuan berlaku dalam negara itu. Cabaran demi cabaran kepada hukum hakam agama
cuba diutarakan lepas satu-satu tuan-tuan oleh golongan-golongan yang berselindung di sebalik nama Islam. Nama Islam juga lah tak tahan. Sister in Islam, macam mana? Apa lagi? Trinity, apa lagi? Atas nama Islam belakang ni tuan-tuan. Atas nama memperjuangkan agama belakang. Tapi tuan-tuan, Islam ni tak payah cari hak lain tuan-tuan. Apabila bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah tu confirm sesat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi dah bagi tahu. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu Quran dan Sunnah. Tak sesat katanya. Maknanya kalau kita lari daripada Quran dan Sunnah, sesat dia panggil. Sesat. Tiba-tiba hari ni hak bercanggah dengan Quran Sunnah, tengok-tengok dia beri ruang. Dan hak masalah hak bagi ruang tadi, hakim hak terlibat dan dua orang Melayu beragama Islam. Dua hakim Melayu beragama Islam, seorang yang hakim yang bukan Islam. Tengok-tengok tuan-tuan. Islam kita digadai tuan-tuan. Islam sebagai agama persekutuan tuan-tuan pada hari ini sudah dinodai tuan-tuan. Hari kebesaran bagi umat Islam hari Jumaat, tiba-tiba tuan-tuan, hari kebesaran tersebut, hari yang mulia tersebut tuan-tuan, menjadikan hari yang paling malang pada kita umat Islam tuan-tuan di negara kita tuan-tuan. Bila mana hakim yang mewakili perkara ni tuan-tuan tak dapat pertahankan atas nama Muslim mukmin, atas nama bangsa Melayu yang agama persekutuannya ialah agama Islam, tiba-tiba tuan-tuan terlepas begitu saja. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena minta lah tuan-tuan dalam doa ni tuan-tuan. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati tuan-tuan. Allahumma ya muqallibal qulub, kita minta sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita kena minta tuan-tuan. Kena minta Allah Ta'ala supaya hati kita ni teguh dengan pendirian Islam, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena baca tuan-tuan. Kena baca. Kalau boleh ulang-ulang lepas solat kita tuan-tuan. Jangan sunyi daripada doa ni lepas solat kita. Kalau 5 kali sehari kita baca, insya-Allah tuan-tuan. Hak kat belakang tu duk ambil doa kita. Hari Jumaat ramai lagi tuan-tuan hak ambil doa. Pasal apa? Pasal zaman kita hari ni musuh-musuh Islam tuan-tuan, ibarat kata mereka ni tak pernah rehat dalam merosakkan umat Islam. Musuh Islam kita tidur waktu malam, mereka ni tak tidur buat perancangan tuan-tuan. Dikepalai oleh Yahudi dan Nasara demi merosakkan akidah umat Islam satu persatu. Itu perancangan. Sebab tu kena baca doa ni. Doa ni kena baca. Seterusnya yang ke-17 daripada sunat hay'ah, iaitu duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ni kalau ada ruang keselesaan tuan-tuan. Tapi kalau tak ada ruang keselesaan, tak payah duduk tuan-tuan macam dengan kedudukan tawarruk. Pasal apa? Takut-takut kita nak sempurna kita punya, tiba-tiba orang kat sebelah kita, di kanan kita tak sempurna pula. Dengan sebab kedudukan kita tadi nak sempurna kita pentingkan diri kita, tiba-tiba orang sebelah di kanan kita rasa tak selesa dengan kedudukan kita. Hukumnya sunat. Kalau kita menjadi penyebab orang lain tak selesa tuan-tuan, bukan kata dapat pahala sunat, dosa pula kita. Bahkan hukum makruh pula kita dapat. Paling kurang. Okey, tengok. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Macam mana duduk tawarruk? Iaitu duduk atas dua punggung dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Iaitu duduk atas dua punggung dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Buat contoh seorang. Duduk tasyahud akhir, tuan-tuan tengok. Okey. Kaki kiri keluarkan kaki. Kalau boleh, angkat. Apa kaki kanan tu angkat. Macam tu. Tu kedudukan. Kalau boleh, tapi kalau tak boleh, tak apa. Nak duduk macam tasyahud awal,
atau nak duduk tawarruk, kita nak duduk iftirash, boleh tak? Boleh. Tempat duduk tasyuk, tempat duduk tawarruk, tiba-tiba kita nak duduk iftirash, boleh tak? Boleh. Sah solat kita. Kadang-kadang dalam bab mana ni? Bila mana jemaah tu ramai sangat, sah tu rapat sangat, jadi macam mana? Kalau kita duduk duduk macam ni, duduk tawarruk macam ni, menjadikan orang kiri kanan kita tak selesa. Kadang-kadang kita duduk atas kaki dia, terpaksa jadi macam tu. Maka jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, kita pastikan sama-sama selesa. Biar kita pun selesa, dia orang pun selesa juga. Kena meraih, meraihkan sahabat-sahabat kita tu lebih aula daripada kesempurnaan kita tadi. Aku takut lambat lagi imam nak bagi salam, dia dah sakit dah dia ni. Pasal apa? Pasal kita lindih kaki dia, pasal rapat sangat. Maka tak apalah duduk dengan kedudukan tasyuk awak ataupun duduk iftirash pun tak apalah. Cuma hukum asalnya sunat dengan kedudukan macam ni. Sunat dengan kedudukan duduk tawarruk ni sunat. Bila masa tu? Kalau kita sembahyang seorang diri, solat sunat kita, solat fardu kita, kalau seorang diri ataupun ruang yang selesa pada kita, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Sunat apa ni? Sunat hayat dia panggil. Tapi bila mana bertemu dengan penguzuran lain, maka baru terangkat yang sunat tadi. Bila mana ada penguzuran dengan sebab menyusahkan orang kiri kanan kita, baru terangkat yang sunat tadi. Dia tak jadi sunat lagi bila mana menyusahkan orang yang kiri kanan kita. Duduklah macam biasa, sah solat kita. Seterusnya yang ke-18, duduk iftirash. Duduk iftirash ni pada duduk tasyuk awal. Sunat kita duduk iftirash pada kedudukan tasyuk awal. Macam mana duduk iftirash? Duduk antara, begitu juga dengan duduk antara dua sujud, juga sunat duduk dengan cara duduk iftirash. Begitu juga duduk istirahat, 3 tempat. Sunat kita duduk dengan kedudukan iftirash. Yang pertama sekali bacaan ketika mana kita baca tasyuk awal. Yang kedua bila mana kita duduk antara dua sujud. Yang ketiga bila mana kita duduk istirahat. Duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Tapi jarang orang buat sama kita ni. Duduk istirahat, tuan-tuan, boleh pahala free tu. Pahala free. Duduk istirahat ni, duduk antara dua sujud, orang faham tak? Duduk tasyuk awal, orang faham tak? Duduk istirahat. Istirahat ni tuan-tuan, daripada rakaat pertama dan naik rakaat kedua. Lepas sujud yang kedua tu, kita bangkit, Allahu Akbar tu, jangan turun naik dulu. Duduk sekejap, istirahat tu dipanggil. Duduk sekejap tu, lepas tu baru kita naik. Tu dia panggil istirahat. Duduk istirahat. Kedudukan tersebut ialah kedudukan dengan cara duduk seperti mana duduk tasyahud awal juga. Tapi kalau tak duduk macam tu besar juga solat, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala duduk istirahat. Buat contoh solat duduk. Tak azan. Kita bagi laluan pada laluan azan. Lepas ni kita akan tunjuk apa ni kaedah duduk istirahat, duduk tasyahud awal, ada duduk apa ni antara dua sujud.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya yang ke-18, duduk iftirash pada duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud dan duduk istirahat, yaitu duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan tapak kaki kanan. Duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan tapak kaki kanan. Itu kaedah duduk iftirash. Buat contoh. Duduk iftirash. Duduk atas tapak kaki kiri. Duduk atas tapak kaki kiri dan pada masa yang sama mendirikan kaki kanan. Itulah kedudukan dia. Kalau dah mampu lah, tapi kalau tak boleh mendirikan kaki itu, kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh mendirikan kaki kanan, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau mampu, silakan kita buat dengan kaedah yang betul. Kedudukan seumpama ni, yang pertama sekali bagi tasyahud awal, yang kedua bagi duduk antara dua sujud, dan yang ketiga duduk istirahat. Duduk istirahat sebelum kita bangkit kepada rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat. Tu duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk selepas daripada sujud yang kedua, daripada rakaat yang pertama sebelum naik kepada rakaat yang kedua. Duduk sekejap, lepas tu terus naik. Duduk sekejap tu pada mana? Jangan lama. Sekejap. Pasal apa istirahat ni? Dia sekejap. Duduk sekejap, lepas tu terus bangkit. Jangan lama. Pasal dia bukan rukun. Dia bukan rukun yang panjang. Dia hanya sekadar perbuatan sunat semata-mata. Duduk sekejap, lepas tu terus naik kepada rakaat yang kedua, ataupun duduk istirahat juga rakaat ketiga, nak naik kepada rakaat yang keempat. Itu duduk istirahat dengan kedudukan duduk iftirash, duduk di atas kaki gigi dan dirikan kaki kanan, dirikan tapak kaki kanan. Itu kedudukan. Seterusnya yang ke-19, menggenggam jari tangan kanan tatkala meletakkannya pada lutut. Yang ke-19, menggenggam jari tangan kanan tatkala meletakkannya pada lutut kanan dan meletakkan jari tangan kiri ke paha kiri berbetulan jari dengan kepala lututnya pada kedua-dua tasyahud. Kedua-dua tasyahud di mana? Tasyahud awal baik, tasyahud akhir pun baik. Sama. Tangan kanan itu digenggam 3 jari saja. Tangan kanan 3 jari je genggam. Ni 3 jari ni. Genggam semua ni. Ni bukan kaedah ni boleh panggil apa ni? Ni belum kita tuan. Nak 3 jari dia. 3 jari. Anak jari. Lepas tu jari manis. Jari apa? Jari hantu. 3 jari. Hantu, manis, anak jari kelingking ni. Ni 3 ni. Lepas tu telunjuk dilepaskan dan ibu jari diletakkan di sisi telunjuk. Telunjuk ni lepas macam tu. Ibu jari letak di sisi telunjuk. Macam tu. Okey, cuma dia ada kaedah tuan-tuan. Dia ada kaedah. Kedudukan dia tadi tuan-tuan. Boleh tunjuk? Bak dah ikut lama. Boleh tunjuk. Belum ni saya tunjuk. Okey. Ayo pula tak nampak ni betul tak betul dia buat. Okey. Mana lutut? Kalau boleh bagi nampak kepala. Jangan buka lutut tu dah. Okey. Ujung jari telunjuk tu jangan melebihi kepala lutut. Kalau lah ni kepala lutut ni. Contoh macam mana? Hari ni kan kepala lutut masa agak jangan sini. Tu lebih makruh. Nak macam tu. Begitu juga dengan tangan kiri tu. Tangan kiri ni bukan suruh. Contohnya ni kepala lutut kita, jangan tutup kepala lutut aja tu. Tu
mukhalafah daripada amanah sunnah. Nak macam mana? Ini je. Ada. Seperti mana sahabat kita buat. Kedudukan dia macam tu. Tapi banyak hari ni hak tutup pada lutut lagi. Tutup macam tu. Banyak hari ni. Pasal apa? Pasal tak belajar je, bukan kerana apa, pasal tak belajar. Pasal tak belajar. Okay, lepas tu tak apa. Dah selesai. Bila mana kita duduk dalam keadaan tersebut, jari kita ni kita boleh angkat bila sunat kita angkat bila mana ucapan asyhadu an la ilaha illallah pada mana balik. Okay. Pada pembahasan yang ke-20 tu. Yang ke-20 mengangkat telunjuk tak kala mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan makruh menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ni. Macam mana? Tengok kaedah. Ni tak payah saya turun. Mula-mula macam tu, bongkok je macam tu. Tempat asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru naik. Jangan. Belum apa-apa lagi dah naik dah. Baca je tasyuk tengok macam tu dah. Boleh juga, tapi kaedah tak betul. Nak macam mana? Kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Bawakan. Dalam setengah kitab yang lebih perinci panjang lebar apa bahasa dia. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu jari letak di sisi jari telunjuk. Mula-mula duduk macam tu kan. Mula-mula duduk bawah je. Sampai tempat asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Angkat juga yang. Lepas tu tak ada ni, tak gerak-gerak. Dalam mazhab Syafi'i kita dihukumkan makruh kalau kita pusing-pusing gerak-gerak macam ni. Kita ni mudah terpengaruh, tuan-tuan. Kalau kita tanya mazhab apa? Syafi'i ustaz. Pasal apa gerak-gerak macam tu? Belajar kat mana? Saya tengok orang sebelah buat. Tengok. Dia tengok belajar orang sebelah gitu, tuan-tuan. Itu bukan belajar tu, itu ikut. Ikut tanpa belajar, tuan-tuan. Jangan main ikut. Betul gitu. Hari ni kita tahu, tuan-tuan, kedudukan tu hukumnya makruh. Kita menggerak-gerakkan jari ni. Tapi kalau pasal apa jadi gerak-gerak jadi makruh? Dengan sebab anggota kecil. Tapi kalau kita gerak anggota besar, bukan jadi makruh tak? Dia jadi haram lagi batal solat. Bila mana 3 kali berturut-turut. Hak ni pasal apa jadi hukum makruh? Kita berdoa macam tu. Dia ejo. Asyhadu an la ilaha illallah, ejo kalimah Allah. Alif lam ta. Tak jadi ejo sekali, ejo dua kali. Itu yang berpusing-pusing tu. Muhammadur Rasulullah. Ejo Muhammad pula. Mim ha mim dan. Dengan sebab kita ni tak pandai tulis jauh. Itu yang susah tu. Kali-kali ejo, tuan-tuan. Tak payah ejo, tuan-tuan. Tak payah ejo, tuan-tuan. Angkat je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i kita itu sahaja. Tak ada gerak-gerak, tuan-tuan. Jangan terpengaruh dengan sahabat-sahabat kita, warga-warga asing yang datang tempat kita, sahabat-sahabat daripada tanah haram. Dia tu mazhab lain, kan? Tak sama dengan cara kita. Jangan terpengaruh dengan dia orang. Jangan terpengaruh. Tengok dia gerak, seronok juga gerak. Bukan seronok, tuan-tuan, menyebabkan kita di sebelah pun tengok juga, tuan-tuan. Boleh tahan juga kan? Tengok, tuan-tuan. Pasal dia bergerak-gerak macam tu. Tak payah hukumnya jadi makruh. Bila mana kita gerak-gerakkan jari kita, tuan-tuan. Masa tasyahud, masa kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tak payah kita gerak-gerakkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita gerakkan juga hukumnya jadi makruh. Tak payah kita buat. Jelas kan? Okay. Dan terakhir sekali malam ini, yang ke-21, mengekalkan penglihatan pada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk. Bila mana kita dalam solat kekalkan penglihatan kita tempat sujud. Kita duduk tengah qiyam, kita tengok tempat sujud. Kita tengah sedar rakaat, tengok tempat sujud. Semua tengok tempat sujud.
Semua tengok tempat sujud. Cuma ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama masyarakat tu boleh tengok tempat sujud, boleh juga tengok antara dua kaki. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi lebih aula tengok kat mana? Tengok tempat sujud tadi. Tengok kaki kita. Tengok kaki ni kuku panjang pula. Boleh tafsir pula situ tuan-tuan. Tak tengok. Boleh tengok kaki kita, nak tengok kaki orang. Ni kaki ni 3 meter dah, tak potong kuku. Habis selesai tentang solat kita. Kan? Tak payah tengok mana? Tengok tempat sujud. Kan? Lepas tu jangan terpelilah tengok desain masjid. Tengok sana, tengok sini, tengok hijau. Lepas tu bila mana tengok benda-benda yang tak sesuai dengan kita, siap tak buat kerja ni, cicak ramai. Habis solat kita tuan-tuan. Lara ketika tu. Maknanya tengok tempat sujud. Sunat hukumnya. Dan makruh kita melilau sana sini, lari pada kedudukan asal hukumnya makruh ketika itu. Boleh menyebabkan kurang pahala solat kita. Bila mana kita melilau sana sini. Bunyi pintu kita tengok pintu. Siapa datang lambat ni? Asyik dia je datang lambat. Makruh, tak batal solat dan sekalipun kita tengok. Nak tahu siapa datang lambat, kita boleh tengok macam tu. Batal tak batal solat. Hukum makruh. Tapi jangan buat. Mengekalkan penglihatan pada tempat sujud. Hukumnya sunat juga. Dan mengekalkan khusyuk. Kalau boleh kekalkan khusyuk. Khusyuk ialah menghadirkan hati. Hadir hati menetapkan segala anggota dan mengamati bacaan dan zikir. Pertama sekali hadir hati. Hati kita ni jangan teringat benda lain. Ingat kita ni dalam solat dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan teringat benda lain. Kita teringat kita ni solat kan. Kita ni tengah solat, kita sedang menghadap muka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena macam ni. Lepas tu kena menetapkan segala anggota, tetap segala anggota. Maknanya tuan-tuan, setiap perbuatan kita perbuatan yang tepat dengan kaedah. Rokok dengan cara yang betul, sujud dengan cara yang betul, iktidal dengan cara yang betul. Cukup tamak ni nak tuan-tuan. Nak bagi macam tu. Jangan kita ni buat sambil lewat, ambil nama buat, tak nak. Kita nak betul-betul kita buat dengan cara yang tepat. Dan mengamati bacaan kalau boleh tuan-tuan. Biar kita tahu bacaan tuan-tuan. Imam baca tu kita tahu. Kita dengar elok paling-paling kalau kita tak tahu maksud dalam apa yang imam baca, ayat-ayat yang imam baca tu, paling-paling kurang kita teliti tuan-tuan. Satu-satu dari segi sudut mak dia paling kurang macam tu. Tapi kalau kita boleh lebih pada tu, imam baca ayat ni kita tahu. Ayat ni memberi maksud apa tentang kita menghayati. Kita tadabbur, kita tafakkur dengan apa yang dibacakan, sama ada bacaan daripada imam ataupun bacaan daripada diri kita, daripada diri kita sendiri. Kalau boleh tanda. Hukumnya sunat juga. Seterusnya mengamati zikir. Zikir-zikir yang kita baca tu, yang kita faham, kena mengamati. Kita baca Allahu Akbar, apa maksud? Sami Allahu liman hamidah, apa maksud? Kalau boleh, hak simple-simple tu biar kita tahu. Bukan semua daripada awal solat sampai akhir solat, semuanya dengan penuh penghayatan sebenarnya. Kalau boleh kena dengan penuh penghayatan. Kita kena tahu. Tapi kelemahan kita hari ini, kita ni dilahirkan kalau Ta'ala takdirkan kita lahir bangsa kita bangsa Melayu. Tak akan Melayu hilang di dunia. Tahu tak? Kalau slogan kita tu. Pun begitu tuan-tuan, kita belajar dalam bahasa Arab. Sini ada kelas bahasa Arab? Ada? Mau belajar? Belajar pelan-pelan. Belajar bukan apa tuan-tuan. Kalau boleh kita boleh kenal pasti bacaan-bacaan dalam solat kita. Kira tu bacaan-bacaan rukun dalam solat kita boleh terjemah, boleh faham. Kira tu walaupun kita tak boleh baca kitab besar-besar hebat-hebat, tu kena mengaji lain tuan-tuan. Kena mengaji dengan kaedah yang betul lah tuan-tuan. Naung seorang balaghah mati semua kena cukup ramuan dia. Tapi kalau sekadar nak tahu maksud tuan-tuan, bolehlah kita mengaji di peringkat masjid, markah bahasa tuan-tuan,
bincang solat tuan-tuan. Dan yang ke-22 ni akan datang. 22 dan seterusnya kita bincang pada pertemuan kita akan datang tuan-tuan. Malam ni kita berhenti awal sikit kerana di dekat masjid kita ada mesyuarat tuan-tuan, kita ada musyawarah. Awasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini antara yang dianjurkan dalam Islam, maka kita buat yang terbaik. Semoga keputusan yang dibuat keputusan yang terbaik untuk semua. Jadi sekadar itu untuk malam ini tuan-tuan yang sempat kita bincang berkaitan dengan sunat hayat di dalam solat kita. Moga-moga apa yang kita bincang ini kita boleh buat terbaik, sama ada secara persendirian, secara munfarid kat rumah, kat mana-mana, ataupun dengan cara berjamaah di masjid, di surau tempat itu. Kita buatlah yang terbaik dengan kaedah-kaedah yang dipelajari, khususnya yang kita belajar di dalam mazhab Syafi'i, maka kita buatlah mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Dan bukan kata kita nak menafikan mazhab selain pada Syafi'i, kita terima juga, tapi dengan sebab kita ni dah terkenal, kita mula didedahkan dengan Syafi'i pun ada juga tuan-tuan. Hak ni ingat, hak ni tak ingat, ada hak tahu, ada hak tak tahu. Lebih baik kita tumpu satu-satu lah kalau macam tu. Tapi kalau kita campur gaul semua sekali, dalam sekali Syafi'i entah ke mana, Hambali entah ke mana, tak tahu. Hak mana hak betul-betul hak kita nak pegang. Kita tumpu satu-satu tuan-tuan. Kita ambil satu-satu tuan-tuan. Jangan campur aduk tuan-tuan. Jangan terpengaruh dengan sahabat-sahabat kita, warga-warga asing yang datang tempat kita duduk sebelah rumah kita tuan-tuan. Dia datang solat kat masjid hari Jumaat, dia gerakkan jari, dia buat itu ini, dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus jauh tuan-tuan. Jangan ikut tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan mudah terpengaruh. Kita tengok ni Arab ni Quran turun bahasa Arab ni. Lepas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, cabut tu. Kita kena ikut. Tak payah macam tu tuan-tuan, kita belajar dah tuan-tuan. Wirid lah tuan-tuan. Kalau kita tak wirid lepas solat, nak wirid bila masa? Nak tanya tuan-tuan. Kalau tak berzikir lepas solat, tuan-tuan, zaman kita ni zaman orang sibuk. Nak berzikir bila masa tuan-tuan? Nak berzikir lepas asar. Allahu Akbar. Lepok kedai kopi tu penuh tuan-tuan. Tengok Hafiz Bono tuan-tuan. Penuh. Lepas subuh, jangan harap tuan-tuan nak berzikir tuan-tuan. Paling-paling tuan-tuan, ruang yang paling sesuai bila mana kita ni solat berjemaah di masjid, di surau. Jangan tunggu bangkit tuan-tuan. Duduk je situ tuan-tuan, kita ikut je imam pelan-pelan. Imam berdoa, kita ambilkan doa. Paling kurang kita dapatlah kelebihan-kelebihan yang dibacakan. Paling-paling kurang kita dapat kelebihan i'tikaf di rumah Allah Ta'ala yang hebat ini. Benar macam kita dapat tidak. Jadi sekadar saja apa yang baik datang daripada Allah. Yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Dan kalau ada soalan, kita tangguh dalam pertemuan kita akan datang. Dengan sebab malam ni kita nak meraihkan program musyawarah di peringkat masjid kita. Dan sebelum saya tutup dengan bacaan doa ni, malam ni saya ada bawa